إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خير نبي في الأبرار رحمة للعالمين بعثه صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الملزمة بطاعة الله وتقواه. أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن فإنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إلى النبيين إلى جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى bagi pesan beriman untuk berdoa dan berdoa supaya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan hati kamu mengharapkan selain daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan hati kamu cinta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإسلام itulah kita yang Al-Quran ini. Kita akan ada kedudukan mereka sebagai muslim, sebagai orang yang bertakwa. Sebagai orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang beriman, meyakini dengan perkara-perkara yang baik, mendirikan kuasa dan dengan apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Mereka adalah orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada para anbiya sebelum. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dan mereka dengan hari akhirat mereka yakini dan percaya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka dan mereka adalah orang yang berjaya. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di awal surah Al-Baqarah menerangkan kepada kita dengan jelas, menerangkan kepada kita dengan terang bahawasanya Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Tetapi hidayah untuk siapa? Untuk hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mempunyai hati, yang memiliki hati, yang mempunyai persediaan untuk menerima hidayah daripada kami. Orang-orang yang hatinya bersih dan suci, itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka yang meyakini, yang mengimani dengan perkara yang baik. Wujudnya Allah adalah sesuatu yang baik. Wujudnya Tuhan yang menciptakan segala-galanya adalah perkara yang baik yang tidak dapat disaksikan, tidak dapat dipandang dengan mata kasar, tidak dapat dengar oleh telinga, tidak dapat disentuh oleh saya. Wujudnya Allah adalah perkara yang baik. Beriman kepada hari akhirat adalah perkara yang baik. Wujudnya surga, wujudnya neraka adalah perkara yang baik. Wujudnya para malaikat yang masing-masing memiliki
juga sendiri adalah perkara yang baik. Azab kubur adalah perkara yang baik. Perkara yang tidak dapat dinafas oleh kata-kata. Orang-orang yang meyakini dengan perkara yang baik, itulah orang-orang yang bertakwa. Persoalannya, tuan-tuan yang hadir sekalian, sejauh manakah keyakinan kita kepada perkara yang baik? Sejauh manakah keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Maha Tinggi dengan segala sifat kekurangan. Sejauh manakah keyakinan kita terhadap uniknya negeri yang abadi di akhirat? Sejauh manakah keyakinan kita terhadap segala kesabaran yang telah diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Qadid al-Maksud? Sejauh manakah keyakinan kita terhadap hakikat kehidupan yang telah termaktub dalam Al-Quran Al-Karim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Barang siapa yang melakukan sebesar kebaikan, maka pasti dia akan melihat pahala dengan jalan di akhirat. Barang siapa yang melakukan walaupun sebesar kejahatan, maka pasti dia akan menerima balasannya di akhirat. Sejauh manakah para hadirin sekalian, hati kita betul-betul meyakini apa yang telah termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim? Marilah sama-sama kita bermuhasabah, kita merenung semula keimanan kita terhadap agama ini. Adakah iman kita adalah iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah itu kita apabila malaikat Al-Quran datang menjemput kita, iman kita berada di tahap yang paling baik, di tahap yang paling cemerlang, di tahap keyakinan yang jitu dan mantap, tidak mampu digoncangkan oleh ketika syaitan ma'atullah alaih. Hadirin yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka setiap kali, setiap saat, setiap masa senantiasa berusaha untuk mempertingkatkan, mengukuhkan iman mereka terhadap perkara yang baik. Salah seorang sahabat yang merupakan penulis Al-Quran Al-Karim, yaitu Hanzalah Al-Qubaisi radhiyallahu anhu, yang selalu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi daripada Uthman An-Nahdi, daripada Hanzalah Al-Qubaisi, beliau berkata, عن منظرة الكيفي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. نافق حنظلة يا أبا بكر يقول فقال سيدنا أبو بكر سبحان الله ماذا تقول؟ قال قلت نقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رب العين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عصتنا الأزواج والأولاد والصيحات فنسينا كثيرا. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رب عين. فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والصيحات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إلا وتكونون على ما تكونون عندي وفي ذكري وفي الحال التي تكونون عندي لطاعتكم الملائكة على فروجكم وفي فروجكم. ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. ولكن يا حنظلة ساعة فساعة.
ولكن